berkenaan dengan tajuk momentum. Kalau siapa-siapa ada yang buat dan hantar pada saya, bagus, Alhamdulillah. Dan ada, saya agak semua buat lah. Okay, kita boleh cek sama-sama kefahaman kita berkenaan dengan momentum. Okay, soalan 1. Rajah menunjukkan sebuah meriam dengan sebutir peluru dengan jumlah jisimnya adalah 300. Peluru yang berjisim 10 kg ditembak keluar. Meriam bergerak ke belakang dengan laju 1.5. Okey. Jisim ni 300 termasuk dengan jisim peluru. Tak? Okey. Jadi kalau jisim peluru 10 kg, berapa jisim meriam ni? 290. Okey, so jisim meriam tu adalah 290 kg. So semasa dia meletup, satu momentum ke kiri dan satu momentum ke kanan akan dihasilkan. Maka dia mematuhi prinsip keabadian momentum. Jadi momentum M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey. M2 ni kita wakilkan peluru, M1 tu meriam ni. Okay. So jisim dia 290 darab dengan 1.5 sama dengan jisim peluru 10 darab dengan laju yang kita nak cari. Okay. Maka V2 sama dengan, saya masuk dalam kalkulator, 290 darab dengan 1.5 bahagi 10. So jawapan dia 43.5 meter per saat. Okey. Itu laju peluru. Boleh? Okey, yang kedua. Kita ambil warna merah pula. Okey, yang kedua, seorang lelaki berjisim 50 kg berdiri di atas sebuah sampan. Okey, sampan tu gitu. Ada lelaki duduk atas ni. Okey. Apabila lelaki itu melompat keluar dari sampan dengan laju 4 kg, sampan tu bergerak ke belakang dengan satu laju. Dia tanya berapa laju tu. So kalau dia melompat keluar, ada satu tujuan ke belakang, maka konsep ni pun kita boleh anggap dia sedang mengalami letupan, yang mana momentum ke kiri sama dengan momentum ke kanan. So M1 V1 sama dengan M2 V2. So M1 dia lelaki tu tadi berjisim 50 kg, berjisim 50 kg darab dengan laju dia 4, dan sampan tu berjisim 25 kg. Laju dia kita tak tahu, kita nak cari sekarang ni. So laju sampan adalah 50 darab 4, 200 bahagi dengan 25. So jawapan dia adalah 8 ms negatif 1. So jawapan nombor 2 adalah D. Boleh? Nombor 3 pun sama juga. Dua troli yang melekat. Okay. Kalau kita pukul dengan satu pin, maka dia akan berlaku macam letupan lah. Yang mana lori A ke kiri, lori B ke kanan. Okay. Guna konsep yang sama, M1 V1 sama dengan M2 V2. Cuma sini dia kata bukan laju, dia nak jarak ataupun sesaran. So kita ingat laju V sama dengan sesaran per dengan masa. Okey, laju sama dengan sesaran bahagi masa. Okey,
keyword dia sini dia kata kedua-dua troli bergerak terkena bongkah kayu serentak. Kedua-dua troli bergerak langgar kayu, bongkah kayu tu serentak. Apa maksud situ? Maksudnya sesaran dah. Masa dia adalah sama. So kita ganti sini M1 S1 per T1 sama dengan M2 S2 per T2. Gitu ni. Rumus V ni kita ganti sini. Okey, dia kata serentak. Serentak tu maksudnya masa yang sama. So masa yang sama kita boleh potong sini. Masa 1 dengan masa 2 ni adalah sama. So potong. Kita boleh potong sebab dia sama. Jadi M1 bongkah A tu 3 kg. Darab dengan sesaran dia kita nak cari D sama dengan M2 bongkah B 2 kg darab dengan S dia adalah 3. Okay, so D sama dengan 2 meter. Ni 2 darab 3, 6. 6 bahagi 3, 2. So jawapan adalah A. Okay, ni Alright. So sesat tu kita nak pergi ke daya. Okay. Daya Okey, apa itu daya? Okey, daya ialah suatu yang boleh mengubah keadaan gerakan suatu objek. Ni adalah erti sebenar bagi daya. Daya adalah suatu yang boleh mengubah keadaan gerakan. Katakanlah dia sedang bergerak ke kanan, bila terkena daya, gerakan dia tu akan menjadi berubah. Berubah dari segi apa? Laju dia, berubah dari segi arah gerakan dia, ataupun pecutan dia, ataupun bentuk dia. Sekarang mula-mula kereta tu bentuk gitu, tiba-tiba ada lori yang melanggar dia, daya yang melanggar dia. Dia akan berubah bentuk, mungkin jadi kemik, dia petok jadi bulat, contohnya. Itulah daya. Daya ni yang boleh mengubah sesuatu. Kebanyakan aktiviti dalam kehidupan kita melibatkan daya. Kita main bola, okay? Kita main badminton, okay? Semua menggunakan daya. Kalau tak ada daya, tak bergeraklah kita. Okay? Jadi daya ni adalah menyebabkan pecutan suatu objek bergantung kepada daya. Kalau kita nak dia memecut lebih laju bola tu, pecut dengan lebih laju, kita kenakan daya yang lebih tinggi. Sepak kuat sikit. Dia pergi laju. Ataupun kita nak hiris bawang. Hiris bawang ke hiris buah ke. Pisau tu tumpul. Kalau kita nak cepatkan dia, kita kenakan daya yang lebih tinggi. Okay. So, daya ni lebih kepada bergantung kepada jisim dan pecutan. F sama dengan MA. Okay. Daya yang tinggi boleh menghasilkan pecutan yang tinggi. Okay, itu maksudnya. Okay. Hubungan antara daya dan jisim. Okay. Dalam ungkapan hukum gerakan Newton kedua, menyatakan bahawa kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya yang bertindak pada arah tindakan daya. So, kita boleh rumuskan bahawa daya adalah F sama dengan MA. Kalau kita pecahkan balik, F sama dengan MA. MA itu adalah perubahan halaju. V tolak U bahagi dengan T. Betul tak? V tolak U bahagi dengan T. Kalau kita buka balik ni, okay, jadi MV tolak MU bahagi dengan T. Itu adalah daya. Okay, kadar perubahan momentum.
Okey, MV ni momentum akhir tolak momentum awal. Perubahan momentum jadi. Per dengan masa kita panggil kadar perubahan momentum. Okey. Kalau per dengan masa tu kita panggil perkadaran dia. Okey. Contoh soalan ni, seorang pekerja menarik beban 80 kg di sepanjang satu permukaan mengufuk dengan daya 160. Permukaan adalah licin dan tiada rintangan lain. Okey. Ni beban. Pekerja tu pun tarik dengan 160 Newton. Lepas tu dia kata permukaan ni licin, tak ada daya geseran lah. Okey. Jadi 160 ditarik ni adalah daya yang dah bersih, tak bersih dah. Tak perlu tolak dengan apa-apa sebab dia kata tak licin, tak ada daya geseran. Okey, berapakah pecutan beban itu? So kita guna rumus F sama dengan MA. F dia 160, M dia pula 80 kg dan A kita nak cari. Berapa pecutan dia? A sama dengan 160 per dengan 80, maka dapatlah 2 ms negatif 2. Tu daya pecutan yang terhasil. Okey. Jadi kalau kita ada kita main merejam lembing. Contoh kita merejam lembing. Kalau kita nak lembing tu pecutan tinggi, apa yang kita perlu buat? Kita nak jisim lembing tu tinggi ke rendah? Siapa boleh jawab? Ikut logik. Rendah. Ikut logik ikut rumus dia kita nak rendah lah. F sama dengan MA. Okey. Kalau kita rejam dengan daya yang sama, F per M sama dengan A. Okey, apa hubungan M dengan A? Berkadar songsang, betul tak? Berkadar songsang. Maksudnya jisim yang rendah akan menghasil pecutan yang tinggi. So jisim rendah akan menghasilkan pecutan yang tinggi. Macam kita ada sebuah lori lah. Lori gitu. Okay. Ni lori, lepas tu basikal. Agak-agak kalau dia berlumba, hok mana pergi memecut lebih laju? Basikal ke lori? Basikal. Basikal ni akan memecut lebih laju. Lebih tinggi daripada lori. Lori tu dia lambat, tapi lama kelamaan momentum dia semakin besar. Dia pecutan awal dia tu lambat berbanding dengan objek yang kecil ataupun objek yang jisim dia rendah. Okey. Sebuah kereta berjisim 1200 kg bergerak dengan hal laju 30. Apabila brek ditekan, kereta itu berhenti dalam masa 5 saat. Hitungkan daya yang dikenakan. Okey, ni nak kira daya. So, nak kira daya F sama dengan MA. Okey. Sini dia tak beri pecutan, dia tak beri berapa. So kita kena ubah rumus ni. M V tolak U per dengan T. Okey. M dia 1200. V tu dia kata kereta itu berhenti. So kosong. Tolak dengan hal laju awal dia bergerak dengan hal laju 30 bahagi dengan 5 saat. Okey. So 1200 30 bahagi 5 6 ada negatif tu. So 1200 darab dengan negatif 6. So jawapan dia adalah negatif 7200. Negatif 7200 tu menunjukkan arah daya dia adalah bertentangan. Arah daya apa? Okey. Kalau kereta, tengok
Sekejap kereta tengah bergerak laju, tiba-tiba dia membrake. Ini kereta, dia tengah bergerak laju, tiba-tiba dia membrake. Okey, kereta ni ada dua daya kalau dia bergerak ke depan, iaitu daya tujahan enjin F FE, daya tujahan enjin, dan ada daya ke belakang FR, iaitu friction ataupun daya geseran. Okey. Semasa dia sedang membrake, FR lebih daripada FE. Daya geseran lebih daripada daya tujahan enjin. Okey. So dia sedang mengalami nyah pecutan. Ataupun dia sedang mengalami pecutan negatif. So pecutan negatif tu daya dia pun negatif juga. Pecutan negatif. Dia sedang membrake. Okey. Dia sedang membrake. Masa tu daya geseran lebih besar daripada daya tujahan enjin. Jadi dia sedang membrake. Okey. So negatif tu menunjukkan daya bertindak arah yang bertentangan. Okey. Kesinambungan daripada daya tu, maka adalah satu lagi daya kita panggil daya impuls. Daya impuls ni adalah daya yang dikenakan perubahan momentum dengan masa impak. Okey, contohnya kalau kita terjun di bangunan, kita duduk sini, kita pun terjun, ni, pepek jatuh, maka orang tu akan mati disebabkan mungkin pendarahan dia kebanyak. Tapi kalau kita duduk kedudukan yang sama, orang ni terjun, tapi dia terjun dalam air. Sebab apa orang terjun dalam air ni tak mati berbanding dengan orang terjun atas darat, atas tar tu mati terus. Orang terjun dalam air tak mati. Sebab apa? Kita boleh kaitkan dengan daya impuls. Daya impuls ni F sama dengan mv tolak mu bahagi dengan T. Okey. Ni daya impuls kita panggil. Daya yang kadar perubahan momentum. Kita panggil kadar perubahan momentum. Okey. T ni apa? T ni time impact. Time impact ataupun masa pelanggaran. Okey. Kalau dia terjun atas star ni, itu atas star, masa pelanggaran dia sangat singkat. Maksudnya objek yang kerah gini ni, dia pelanggaran dia mula dia menyentuh lantai ni, pelanggaran dia tu sangat singkat. Pak bunyi sekali, pak tu ya sekali. So masa tu sangat kecil, menyebabkan masa yang kecil menyebabkan daya yang dikenakan sangat besar. Daya impuls yang dikenakan sangat besar. Berbanding kalau kita terjun dalam air, bila kita sentuh air, mula berlakunya pelanggaran kita dengan air. So air tu telah melambatkan masa pelanggaran. Jadi masa dia panjang menyebabkan daya dia pendek. Sebab tu impak ke atas seseorang berkurang berbanding dengan kita jatuh pada objek yang keras. Tak kira lah, sebab tu kalau dalam lompat tinggi dia ada lembek.
So lompat tinggi gitu. Lembek, lepas tu kita pun lompat. Kita mari lompat dan kita jatuh atas lembek tu. Tujuan lembek tu adalah memanjangkan masa pelanggaran. Okay, dia nak tambah time impact tu, memanjangkan masa pelanggaran. Start mula kita sentuh dengan lembek tu, dia akan kira masa. Masa lah. Tu kita panggil time impact. Maka kalau masa panjang, daya yang dikenakan lebih kecil. Maka kesan ke atas seseorang tu berkurangan. Macam ada setengah benda kita nak daya impas dia besar. Contoh dia orang main karate tau. Main karate, dia karate uh, dia karate apa? Batu bata tu. Apa pasal dia bata, dia katok tu. Lepas tu dia terus angkat tangan dia. Dia nak masa antara sentuhan tangan dengan batu bata tu kecil, maka daya yang dikenakan besar. Boleh menyebabkan bata tu pecah. Aplikasi nak masa panjang. Ada kita nak masa pendek. Okey, atlet lompat jauh. Bila dia lompat, sebab apa dia membengkokkan kaki dia? Dok pun kita terjun dari tempat tinggi lah. Ada tak orang terjun daripada tempat tinggi tu dia kaki dia luruh dia pun terjun gedegek. Patah tu lah kaki dia. Banyakkan dia membengkokkan kaki bila dia mendarat tu. Tujuan dia untuk melambatkan masa pelanggaran. Jadi mengurangkan daya impas. Tindakan membengkokkan kaki untuk mengurangkan magnitud daya impas ke atas badannya. Impas merupakan perubahan momentum. Okay. Ada setengah kita nak impas, ada setengah kita. Okay, kalau gini F sama dengan MV tolak MU bahagi dengan T. Ni kita panggil daya impas. Okay, kalau T ni kita bawa naik atas, FT sama dengan MV tolak MU. Okay, FT ni kita panggil impulse. Impas saja. Kalau T duduk bawah ni, waktu turun bawah, daya impas. Kalau FT, impas. Yang mana T tu adalah masa impact time. Okey, daya impas merupakan perubahan momentum dalam pelanggaran atau hentaman dalam masa yang singkat. Jika perubahan momentum MV telah MU adalah sifar, maka F berkadar songsang dengan T. Jika T kecil, maka F adalah besar dan sebaliknya. Ni daya impas tadi ya. Okey, seterusnya hukum gerakan Newton ketiga, hubungan antara daya daya tindakan dan daya tindak balas dijelaskan dalam hukum gerakan Newton ketiga. Gerakan Newton ketiga ni kata daya ke depan yang bertindak sama dengan daya ke belakang. Macam apa tu roket. Roket bila dia berlepas, daya ke atas nak naikkan roket tu sama dengan daya yang bertindak ke bawah, gas yang turun tu. Macam momentum tu lah, momentum ke depan dengan momentum ke belakang sama. Okey. Ada juga kita nak menghasilkan impuls yang besar. Kalau macam kita nak sepak bola. Sepak bola, kita kenakan daya yang sama, tapi kita nak menghasilkan perubahan momentum tu tinggi. Okey, macam tadi perubahan momentum tu perubahan momentum tu tetap. Contoh okey tadi orang tadi jisim dia 12. Katakan jisim dia 50 kg. Okey, bila dia terjun, katakan laju sebelum dia menyentuh lantai ni 12 ms negatif 1. Bila dia sentuh lantai tu, dia akan berhenti. Jadi U 12, V dia adalah kosong.
Okey, jadi kalau perubahan hal laju F sama dengan mv tolak mu bahagi dengan T. M 50 darab dengan kosong sebab hal laju akhir dia berhenti. Tolak dengan M berolak dah. 50 darab dengan 12 bahagi dengan T masa tu. Ni maksudnya perubahan momentum ni tak berubah dah. MV tolak MU mesti 50 darab kosong darab tolak 50 darab 12. Kalau keadaan bola ni, kita nak adjust V ni biar dia bertambah laju, laju akhir dia tu. Dengan kita menambahkan masa, ni kita panggil dia ikut lajak. Ikut lajak. Maksudnya, bila kita sepak bola tu berlanggar dengan kaki kita dalam masa yang lama. Zeng, daripada mula sentuh dengan bola dan kita eret dia, baru kita lepaskan dia. Jadi masa tu panjang. FT sama dengan MV tolak MU. Jadi di sini T ni berkadar langsung dengan V. Okey, kalau masa panjang, ikut lajak tu panjang, maka V yang dihasilkan lebih tinggi. Contoh kita main badminton ke bola ke tenis. Okay, kita katak bola tenis tu, bola tenis dengan raket tu akan sentuh lama. Baru kita lepaskan dia. So masa yang panjang akan menghasilkan hal laju akhir yang tinggi. Okay. Dengan ini bola mengalami perubahan momentum yang besar dan bergerak dengan hal laju yang tinggi. Nampak beza? Tadi kita nak masa pendek untuk mengurangkan kesan ke atas sesuatu benda. Hal ni kita nak memanjangkan masa untuk kita menambahkan hal laju akhir dia. Dua perkara yang berbeza. Tadi daya impas, sekarang ni impas. Kita bercakap pasal impas. Beza dia ikut kaedah ikut lajak. Jadi kalau nak mengurangkan kesan kita kena tambah masa. Sebab tu kalau awak tengok kereta-kereta mahal, dia ada bonet depan yang panjang. Gitu. Kereta-kereta mahal ni. Kereta-kereta murah macam Myvi, bonet depan dia pendek. Macam kereta Myvi saya tu, dia gitu. Okey. Bonet ni pendek depan. Ni bonet depan dia panjang. Apa tujuan dia? Kalau berlaku kemalangan, masa pelanggaran daripada A ke B ni panjang. Barulah kena orang ni. Lebar. Kalau hak ni, bila berlaku, dia dekat ni. So, masa tu pendek. Kesan dia adalah lebih tinggi. Okey. Kereta mahal ni dia lebih selamat lah berbanding dengan kereta-kereta Malaysia. Tapi kereta di Malaysia ni bukan buat untuk berlumba. Kalau awak tengok kereta F1 pun, bonet depan dia panjang. Dia duduk lebar tu duduk kat belakang supaya mengurangkan kesan daya dia. Pelanggaran menyebabkan kereta diberhentikan mengalami suatu perubahan momentum. Perubahan momentum itu tetap. Bahagian depan yang mudah remuk memanjangkan masa. Memanjangkan masa. Sebab tu bonet depan dia buat daripada bahan yang lembut. Kalau tengok bumper depan tu bahan yang lembut je. Supaya dia dapat memanjangkan masa. Ni pula kita nak meningkatkan masa. Kita meningkatkan daya. Contoh kita numbuk guna alu lesung. Kita guna benda yang keras. Maka tumbukan kita tu dalam masa yang singkat boleh menghancurkan benda yang kita nak tumbuk tu. Kita nak daya yang tinggi. Boleh faham tak beza dia? Boleh. Kalau kita nak kurangkan kesan ataupun kurangkan kesan buruk lah. Kesan buruk, kita kena panjangkan masa. Faham tak? Kalau kita nak menampakkan kesan seperti kita tumbuk
sebab kita nak hancurkan bawang, contohnya kita nak hancurkan bawang. Jadi kita nak kesan dia tu tinggi, kita pendekkan masa. Daya impas yang dihasilkan besar. Right? Okey, ni contoh. Sebiji bola plastisin berjisim 0.58 kg. Ni. Okey, 0.58 kg dilontarkan pada halaju 10 dan menghentam dinding ni sini. Lepas tu bola tu mari menghentam dinding dan melekat pada dinding. Plastisin tu melekat pada dinding. Okey, berapakah daya impas yang terhasil pada bola itu? Okey, dia nak daya impas. F sama dengan MV tolak MU bahagi dengan T. Dia nak berapakah impas? Okey, jadi F impas ni adalah FT sama dengan MV tolak MU. So M dia 0.058 V dia kata melekat. So halaju masa tu kosong. Okey. Tolak dengan 0.058 darab dengan U. U halaju awal dia kata 10. Okey. So jawapan dia adalah 0.058 darab 10 negatif 0.58 Newton saat. So negatif tu pada arah yang bertentangan dengan halaju plastisin. Okey. Contoh. Contoh 2 pula. Seorang pemain golf memukul bola golf berjisim 45.93 gram pada halaju 50 meter per saat. Jika masa impak dia 0.05, berapakah daya impas yang dikenakan ke atas pada bola golf oleh kayu golf? Okey, ni dia nak daya impas. Jadi daya impas dia adalah F sama dengan MV tolak MU bahagi dengan T. Ataupun M V tolak U per T. Tengok gitu. Okey, M dia bola jisim bola golf ni dalam gram, tukar kepada kilogram 1 2 3. 0.04593. Okey, halaju akhir dia adalah 50. Tolak halaju awal dia bola tu keadaan pegung, sifar. Bahagi dengan T dia 0.005 saat. So daya yang dikenakan adalah 50 bagi 0.005 darab 0.04593. So jawapan dia adalah 459.3 Newton. Okey ni sama. 459.3 Newton. Okey, boleh? Tengok sikit soalan sikit. Sekejap. Cari soalan kejap.
Okey, kalau soalan ABC gini. Gambar rajah yang manakah menghasilkan masa hentaman paling panjang? Mana jawapannya? Span. D. Span. D. Okey. Span ni dia memanjangkan masa hentaman. Sebab tu kalau telur biasanya kita letak kita balut dengan benda-benda yang lembut lah untuk memanjangkan masa hentaman, mengurangkan impact dia, mengurangkan kesan dia. Okey. Rajah menyukai seorang pemain tenis bersedia memukul bola tenis. Daya impas dihasilkan apabila raket menghentam bola tenis. Raket menghentam bola tenis. Okey. Seorang atlet berjisim 60 kg jatuh di atas tilam dalam satu pertandingan bola lompat tinggi. Badannya terkena tilam pada hal laju dan berhenti selepas kosong. Tinggal soalan ni. Terkena pada tilam pada hal laju. Pada hal laju tu ada nilai sini ni. Okey. Mungkin tinggal tengok soalan lain. Okey, seorang budak menendang sebiji bola yang pegun 0.15 kg. Apabila bola itu bergerak ke hadapan dengan hal laju 60, masa sentuhan antara kaki 5 mili saat. Nampak ni? 5 mili saat. Okey, berapakah daya impas bola itu? Okey, daya impas F sama dengan MV tolak MU bahagi dengan T. So, M kita boleh keluarkan V tolak U bahagi dengan T. Okey. M dia 0.15 kg. Okey, V berapa V? Bola bergerak ke hadapan dengan 60 meter per saat. So 60 tolak dengan U yang sedang pegun. Pegun tu tak ada hal laju, sifar. Dalam masa 5 mili saat. 5 mili ni awak kena tukarkan dia jadi dalam bentuk saat. Okey. Nak tukar tu kat mana? Sekejap Saya ada kalkulator. Sekejap tunggu kalkulator saya. Okey, saya on kalkulator. Okey. Awak nampak tak ni? Dekat nombor 5 ni, kalkulator awak ada M tak? M kecil je. Nampak tak? Awak ada tak kalkulator sekarang ni? Kalkulator. Ada. Ya. Dekat nombor 5 tu ada M kecil ni. Oh, ya betul. Tu maksudnya mili. Jadi kalau 5 mili ni kita nak tukar kepada saat, jadi kita kena tekan nombor 5. 5 tak nombor 5? Shift 5. Tengok dia keluar 5M. 5 mili tu bersamaan dengan 5 darab 10 kuasa negatif 3. So 5 darab 10 kuasa negatif 3. Maka dekat 5 mili ni kena ganti 5 darab 10 kuasa negatif 3. Baru boleh buat pengiraan 5 eksponen 3 eksponen negatif 3 60 bahagi. So darab dengan 0.15. Awak akan dapat 1800 Newton.
So jawapan dia adalah C. Okey, boleh. Gitu. Okey, sebiji bola golf berjisim 0.5 dipukul dengan satu daya selama masa berapakah halaju? Okey, ni pula dia nak cari halaju. Bola golf 0.015 di bola golf 0.05, okey. Dipukul dengan daya di kayu golf dia pukul ni dengan di kayu golf dia pukul bola ni dengan daya 4,500 Newton. Okey. Lepas tu masa interaksi tu, masa pelanggaran dia, time impact dia 0.3 mili saat. Okey. Berapakah halaju? So daripada pegur ni dia akan melantung pergi dengan berapa halaju. So kita tulis rumus dia balik. F Allah kembar dia. F sama dengan MV tolak MU bahagi T. Okey. F dia beri 4,500 sama dengan M jisim dia 0.05 V kita nak cari tolak dengan 0.05 darab dengan sifar sebab bola golf tu tak gerak daripada awal tak gerak lagi. So bahagi dengan masa 0.3 mili. Maka V dia sini ni kita potong buat kosong. Okey. 0.3. Ya, kita guna kalkulator. Kita guna kalkulator sini. Okey, cara nak kira dia. Cara nak kira 4,500. Okey, darab dengan ni. Naik sini dia jadi darab. So darab dengan 0.3 mili ni. Ada mili. So mili kita kena tekan shift nombor 5. 0.35 mili. So tekan dulu sama dengan dapat 1.3. Okey, 1.3. Lepas tu ni pula 0.5 ni bila pindah dia akan jadi bahagi. So bahagi dengan 0.05. Maka keluarlah jawapan dia 27. So halaju tu adalah 27. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Boleh tak? So itu saja untuk hari ni. Boleh? Okay, minggu depan cuti. Minggu naik cuti tu kita sambung dengan berat. By petang ni saya nak beri lagi kerja rumah untuk seminggu cuti minggu depan. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, sekejap azan.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Amin. Okey, so hari ni ada 23 yang masuk. Terima kasih kerana join kelas. Okey. Saya nak tanya, sini ada lagi tak? Kira awak ni tetap dah ni dah aliran tak? Ke ada lagi nak berubah? Berubah aliran? Rasanya semua tetap dah tak? Hello? Ada tak ni? Tetap cikgu, tetap. Tak ni. Ada tak hak nak yang masih lagi dalam proses nak tukar sekolah ke? Ada tak? Rasanya Ada. tak ni. Ada lagi Mungkin. nak tukar sekolah? Ada. Buat benda tukar sekolah, duduk di sekolah kakak je. Buat benda kau pergi sekolah-sekolah lain. Kena pergi sekolah sains. Agak-agaknya awak tak berubah lah. Nak duduk di sekolah kakak lah deh. Buat keputusan molek. Fikir molek nak pindah sekolah. Tak ada masalah nak pindah sekolah. Kita nak cari environment baru. Tapi berfikir panjang lah. Deh. Okay, jadi kelas kita berhenti sini dulu. Okay, terima kasih kerana join. Ada soalan tak? Tak ada? Ada tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita berhenti sini dulu lah. So, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.